Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di Radio Islam Nusantara. Kali ini kita akan membicarakan sedikit sebanyak tentang hari Jumaat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat lakukannya pada hari Jumaat yang mulia. Sesungguhnya hari Jumaat ialah satu hari yang sangat agung. Dengan hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan hari tersebut hanya untuk orang Islam sahaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, apabila disuruhkan untuk solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala bentuk jual beli. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kita untuk menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia, bahkan dengan apa sahaja yang boleh menghalang daripada bersegera untuk menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan ke atas kamu salat Jumaat pada hariku ini dan pada tempat berdiriku ini. Di dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat sebanyak 3 kali tanpa sebarang keuzuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memeterai hatinya. Dalam riwayat yang lain yang bermaksud, sesungguhnya dia telah membelakangkan Islam. Terdapat banyak sunnah-sunnah pada hari Jumaat. Antara sunnah-sunnah tersebut ialah: pertama, membuat persiapan awal pada hari Khamis sebagai menunjukkan kesungguhan untuk menyambut hari Jumaat. Antara persiapannya ialah menyibukkan diri dengan doa, istighfar dan bertasbih selepas asar pada hari Khamis, kerana masa ini adalah menyamai masa penerimaan doa di dalam hari Jumaat, seperti yang dinyatakan dalam banyak hadis-hadis. Sebahagian salafus salih berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyimpan satu kurniaan selain daripada rezeki hamba-hambanya. Kurniaan itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya melainkan kepada orang-orang yang memintanya pada petang Khamis dan hari Jumaat. Menyediakan pakaian yang putih dan menyediakan wangi-wangian. Dia perlu mengosongkan hatinya daripada perkara-perkara yang dapat menghalangnya daripada pergi bersegera untuk menunaikan solat Jumaat. Sebagai contoh, dia janganlah membuat temu janji dengan sesiapa untuk apa-apa urusan supaya tidak terlambat disebabkan urusan itu. Kedua, menyibukkan diri dengan menghidupkan malam Jumaat dengan solat dan mengkhatamkan Al-Quran. Antara lain ialah berjimat dengan isteri pada malam Jumaat atau pada siangnya, kerana sekumpulan ulama telah menganggapnya mustahab. Ekoran mereka telah mengertikan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasala, sebagai berikut: sesiapa yang menyebabkan isterinya mandi pada hari Jumaat disebabkan dia berjima' dengan isterinya pada hari tersebut dan dia sendiri mandi, maka setiap langkah yang dilangkahinya akan mendapat ganjaran berpuasa dan bersolat selama setahun. Ketiga, mandi sunat Jumaat pada awal pagi, iaitu selepas terbit fajar. Tetapi sekiranya dia tidak pergi awal untuk menunaikan solat Jumaat, maka lebih baik dia mandi apabila hampir tiba waktu Jumaat, kerana dituntut supaya kita pergi menunaikan solat Jumaat dalam keadaan yang paling bersih. Keempat, berhias. Dan ia merangkumi 3 perkara: pakaian, kebersihan dan wangian. Adapun kebersihan, maka caranya ialah dengan bersugi gigi, memendekkan misai, mencukur bulu ari-ari dan memotong kuku. Berkenaan pakaian pula, warna yang terbaik dan yang paling disukai ialah warna putih, kerana pakaian yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang berwarna putih. Sebaik-baiknya dia tidak memakai pakaian yang menunjukkan kebanggaan. Memakai pakaian hitam tidak menepati sunnah dan tidak ada sebarang fadilat dalam memakainya. Memakai serban adalah mustahab pada hari ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat ke atas orang-orang yang memakai serban pada hari Jumaat. Sekiranya memakai serban dalam kepanasan terik matahari pada waktu tengah hari menyebabkan sakit kepala, maka tidak mengapa sekiranya dia menanggalkannya sebelum solat dan selepasnya. Tetapi janganlah dia menanggalkannya ketika dalam perjalanan menuju ke masjid daripada rumahnya, ketika naiknya imam ke mimbar dan juga ketika khutbah. Berkenaan wangian pula, terdapat sebuah hadis yang bermaksud, sebaik-baik wangian untuk lelaki ialah yang kuat baunya tetapi tidak terang warnanya, dan sebaik-baik wangian untuk wanita ialah yang terang warnanya tetapi tidak semerbak baunya. Saya kira untuk kali ini kita berhenti di sini. Semoga kita dapat bertemu di masa yang lain, insya-Allah. Selamat beramal dan sampaikan.